Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okay, actually malam ni Kak nak share sikit 3 perkara yang perlu kita tengok sebelum kita pilih satu company. 3-4 perkara lah macam tu. Okay, sebelum kita pilih satu bisnes, ramai orang sekarang tengah cari bisnes. Okay, ramai orang di luar kerja cari bisnes baru untuk mereka terokai, untuk mereka buat kan. So ramai yang nak tambah pendapatan kan. Jadi apa kriteria yang kita kena tengok sebelum kita pilih satu bisnes tu. Okay, kriteria pertama adalah kita kena tengok company dia. Company tersebut. Ni kalau kita baca untuk kita buat bisnes produk orang lah. Maksudnya bukan bisnes sendiri. Bisnes sendiri itu lain lah kan. Ni bisnes produk orang. Okay. Maksudnya kita jadi dropship ke, kita jadi agent ke, stokis ke, bisnes MLM ke, apa-apa saja bisnes, kita tengok. First kita tengok company dia. Okay. Kita tengok company dia dah berapa lama dekat pasaran dunia dan dah ada dekat berapa buah negara. Okay, yang berapa lama tu biasanya company yang bawah daripada 10 tahun, company tu belum lagi betul-betul kukuh. So kita kena bersedia untuk hadapi kita kena berdepan dengan pertukaran banyak sistem-sistem baru. So kita kena banyak jadikan sebagai sebagai makmal lah, tikus makmal. Kita jadi uji kaji lah, bahan uji kaji company, sebab dia orang belum lagi ada sistem yang betul-betul kukuh. Okay, kenapa kita kena tahu company juga? Kita kena kenal founder dia. Okay, siapa founder dia kita kena kenal. So, untuk mengelakkan kita daripada terkena business scam. Okay, apa-apa jadi kan kita contohnya buat bisnes, contohnya pelaburan, kita minta duit orang semua kan, tiba-tiba barang tak ada, company tak ada, nak cari founder kat mana, tak tahu siapa founder dia. Tu yang tak selamat lah bila kita tak tahu tentang company tu. Dan kita tahu berapa banyak dah negara, berapa banyak kita negara company tu beroperasi. Sebab itu memudahkan kita untuk kita boleh melebarkan sayap kita ke negara-negara lain kalau misalnya company tu dah banyak beroperasi dekat negara lain jugalah kan. Selain daripada tu kita tengok juga kenapa company tu, sebab kita tengok sama ada company tu memang mampu bayar kita. Kayaknya tahap kewangan company tu mampu untuk bayar kita punya, contohnya dia nak bagi reward ke, dia nak bagi bonus ke, atau dia nak bagi apa-apa sahaja insentif-insentif yang dekat yang company tu sediakan. Itu pertama yang kita tengok lah. Okey, kedua, dan yang seterusnya yang company juga kita kena tengok juga untuk memastikan berapa ramai dah sebenarnya orang yang dah buat bisnes tu dan yang dah berjaya dalam bisnes tersebut. Adakah ramai yang buat tapi tak ada yang berjaya ke? Dah lama produk tu dah lama tapi bisnes tu company dah lama tapi tak ada yang berjaya lagi ke? So kita tengok untuk membuktikan. Biasanya kita tahu kenapa kita kena tahu berapa ramai yang dah berjaya kat company tu, supaya kita boleh jadi cari benchmark, tengok berapa lama kita pun maksudnya siapa company tu, maksudnya orang lama dalam company tu, kita tengok kalau dia orang dah ambil masa berapa lama untuk berjaya. So maksudnya kita pun boleh juga dalam masa yang sama untuk berjaya macam dia orang. Kalau tak ada lagi berjaya, maksudnya kita belum tentu lagi kita punya masa depan untuk berjaya kat company tu. So kena tengok company tu sebelum kita buat keputusan untuk join company tersebut. Okey, faktor kedua yang kita kena tengok adalah ciri-ciri kedua adalah produk. Okey, kenapa kita tengok produk? First, kita nak tahu sama ada produk tu jenis produk apa. Adakah dia produk keperluan, atau produk kehendak, atau produk eksklusif, ataupun produk trending, viral. Kenapa? Sebab bila produk tu produk keperluan, orang perlu. So jadi biasanya akan berlaku repeat sale yang sangat tinggi lah. Maksudnya kerap repeat sale. Kalau produk tu produk kehendak, maksudnya orang beli sekali dan mungkin tak akan repeat lagi. Sebab apa? Kehendak kan, bila orang perlu je orang akan beli. Kalau dah tak perlu, dah ada, apa orang nak beli lagi kan? So kita kena terpaksa cari customer baru. Kalau ada produk tu ada produk eksklusif. Eksklusif ni kita kena tengok adalah maksudnya produk yang branded. Yang kita market ni, kita tahu market dia adalah orang-orang yang ada pendapatan, maksudnya ada tahap kewangan yang sangat besar. So kita kena tengok lah kat situ produk tu macam mana kan. So ada juga produk viral. Viral ni kita kena bear in mind, kita sentiasa ingat bila produk viral dia punya lifespan dia adalah pendek. Lepas je habis viral tu,
So akan keluar varian baru. So produk tu dah tak laku lagi. Bukan tak laku lah, permintaan akan kurang. So kita tengok sama ada kita tengok jenis-jenis produk apa yang kita nak jual tu. Then kita tengok juga produk tu adakah dia adalah produk keras ataupun produk keras tu maksudnya produk yang tak ada repeat sale langsung. Kalau ada repeat sale pun mungkin dalam 3 tahun, 10 tahun kan. Contohnya kereta kan, kita nak bukan tak boleh jual kereta, boleh. Tak ada masalah pun. Tapi bila produk tu tak ada repeat sale, repeat sale ni lambat, orang yang sama kita akan keep cari orang baru untuk jual kereta tu maksudnya kan. Itu contoh. Tapi nak buat terpulang, kalau boleh buat it's okay, teruskan je. Kalau kita tengoklah macam tu. So maksud kita dah beringat kata okay, aku kena keep cari orang baru bila aku buat bisnes yang produknya adalah produk keras. Maksudnya repeat sale tak ada kan. Okay. Seterusnya, kenapa kita tahu produk? Sebab lagi satu, kita nak kena tahu produk tu sebab sama ada betul-betul produk tu selamat digunakan. Bagi contoh produk kesihatan. Kalau produk tu produk kesihatan, kita tengok dia dah adakah dia ada KKM, adakah dia produk tu halal. Okay, kita kena tengok semua tu. Sebab contohlah produk tu hanya Malaysia je yang kata okey luluskan. Tapi bila produk tu pergi dekat Singapura tak boleh masuk, Brunei tak boleh masuk sebab ada bahan-bahan yang tak selamat dalam produk tu, yang melanggar daripada etika Kementerian Kesihatan dekat negara tersebut. Jadi kita kena hati-hati sebab kita tak mungkin berisiko juga untuk negara kita ni, Malaysia, untuk ban produk tu daripada berada di pasaran kita. So kena hati-hati. Dah melawar besar banyak-banyak, tiba-tiba negara lain dah tiba-tiba ban, kita pun kena ban juga. So rugilah, tak untunglah. Kita dah invest besar-besaran kat produk tu kan. Tambah pula kalau yang kena maintain stok, beli stok kan, kena maintain banyak-banyak. So sangat tak untung. So kita dah loss. Kat situ kita nak kena elakkan. So kita tahu juga produk tu. Okay, yang ketiga, kita kena tahu marketing plan. Kenapa kita kena tahu marketing plan? First, kita kena tahu marketing plan tu, adakah produk tu bisnes tu adalah bisnes yang simple. Simple ni bermaksud contohnya kalau kita nak buat satu bisnes tu, adakah modalnya tinggi atau rendah. Okay, kalau produk tu tinggi, contohnya lebih daripada 2,000, 3,000 kan, lebih daripada 3,000 contohnya, adakah orang lain kalau nak join bisnes tu juga, maksudnya nak jadikan kita sebagai stokis, dan ada orang ejen bawah kita mampu juga, kira jadi tim kita lah kan, mampu juga invest 3,000, adakah orang mampu juga nak invest 3,000 juga. So kita tengok itu. Okay, itu kalau simple mungkin secara nak join mungkin ada yang murah kan. So orang akan pilih bisnes yang murah nak join. Ada sekarang ni yang tak nak ada membership pun ada juga. So yang pada murah lah, maksudnya yang free keahlian kan. So kita tengok semua tu. Dan saya bantu kita tengok sama ada bisnes tu mudah ditiru atau tak. Maksud kat sini mudah ditiru atau tak. Okay, sama ada bisnes tu kiranya kalau contoh ada sistem, ada cara-cara gerak kerja kan, adakah sistem-sistem yang dibuat oleh company tu kita mudah tiru. Maksud kita mudah buat. Contoh kita mungkin boleh buat, tapi contoh cara marketing lah kan. Contoh company tu kata hanya offline sahaja boleh marketkan produk ni, tak boleh market online. So adakah semua orang tahu kiranya pakar dengan offline? Bukan semua orang berani untuk buat bisnes secara offline kan. Jadi ada bila kita tak boleh buat online, so contohnya lah zaman pandemik macam sekarang ni, tak boleh jumpa orang. Contohlah waktu sebelum ni tak boleh jumpa orang, so itu akan membuatkan kita akan ada lambatkan produk. Kalau produk tu produk macam produk yang macam yang lambat expired is okay. Tapi kalau produk tu produk yang makanan yang cepat expired, macam mana? Kan? So pastikan juga marketing plan dia macam mana, mudah nak iklan dekat, boleh online dan offline. Kan? Okay, seterusnya kenapa kita kena tengok pada marketing plan? Dan kita nak tahu juga dia punya keuntungan.
Okey, berapa kita akan untung satu botol ke contoh kan, satu botol madu ke contoh kan, madu, berapa botol berapa kita untung. Dan adakah produk tu perlu minimum order quantity, sama ada kita kena restock tu yang sama setiap bulan. Sebagai contoh, kalau kita jadi stokis, kena restock 100,000. So sebulan depan mungkin 100,000. Let's say kita baru join, kita nak jadi stokis, letak 100,000. So bulan depan belum lagi produk baru tergerak dalam 50,000, kita nak kena restock 100,000 juga. So lagi 50,000 tak terjual lagi, modal pun tak balik lagi. So macam mana kita nak cope benda tu? Adakah kita mampu buat? Maksudnya kita memang dah ada save duit extra 100,000 lagi untuk keadaan-keadaan yang tidak disangka seperti tersebut. So kita tengok semua benda tu. So itu adalah antara 3 perkara yang kita perlu tengok sebelum kita join sesuatu bisnes. Selepas tu yang marketing plan tu kita tengok juga dia punya insentif dia. Apa yang kita akan dapat untuk bila kita buat bisnes tersebut. Sebagai contoh, ada reward lain ke, so banyak insentif untuk hadiah ke. Sekarang ramai nak bagi apa? Emas lah kan. Ada yang bagi duit, ada yang bagi travelling percuma, ada yang bagi duit bonus kereta, tabung kereta, bagi kereta kan. So macam-macam. So kita kena tahu semua tu. Sebab ini untuk kita tahu kita ni kita akan lebih bersedia berhadapan dengan apa sahaja situasi selepas ini. Okay. So 3 perkara yang kita perlu tahu dekat dalam company untuk sebelum kita join satu bisnes adalah first company, kedua adalah products, dan ketiga adalah marketing plan dan keuntungan dia. Okay. Itu sahaja perkongsian kat daripada malam ni. Semoga bermanfaat, dan kalau suka boleh share pada ramai orang lagi tips ni. Okay. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.